Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa lagi kita pagi ini insya-Allah. Hari ini saya nak cuba berkongsi alright cara utama kita dalam nak entry dekat market, okey. Okey, perkara pertama yang kita perlu identify adalah bila kita nak entry market, kita kena tahu pasar market. Pasar market sekarang tengah buat apa? Okey, jom saya kongsikan. Yang pertama yang kita dalam whatever condition ataupun setup yang kita gunakan kita sebenarnya kita nak identify tiga fasa yang berlaku dekat market, yakni fasa yang pertama, fasa uh, trending. Okey, bila trending, apakah cara-cara kita nak entry? Itu kita kena faham. Okey, nombor dua adalah fasa counter trend. Counter trend ni macam mana? Okey, sekejap, kita bincangkan. Okey, counter trend. Yang ketiga adalah sideways. Okey, so secara ilustrasinya macam ni. Okey, trending ni maksudnya high 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 low, high 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 low, high high itu trending lah. Okey, trending ni dia bakal berakhir, bukannya trending semuanya masa kan. Macam mana kita nak detect dia akan berakhir? Okey, di sini kita boleh menggunakan teknik counter trend bila kita tahu market dah berakhir, market dah exhausted. Okay, apa? Buying activity dah habis. So nak berlaku pula selling activity, right? So dia akan buat reversal. Okay. Reversal ni kita panggil counter trend. Alright. Counter trend ni ada counter trend, bukan counter trending counter. Okay, counter trend. Okay, dia ada dua lah. Yakni yang pertama kita panggil pullback. Ataupun ada juga istilah menggunakan retracement. Okay. Pullback. Yang kedua adalah reversal. Okay. Apa beza dia? Okay. Pullback ni, dia masih in trend. Okay. Masih in trend. Okay. Maksudnya kalau dia naik, dia masih naik. Cuma pullback yang kecil-kecil ni. Okay. Reversal ni, dia nak tukar trend. Ataupun dalam SMC dia panggil change of character. Okay. Tukar trend. Okay. Look. Pullback ni, yang kita namakan pullback ni kat mana? Yang ni. Okay. Yang pullback ni adalah yang sini. Ni pullback, ni pullback, ni pullback, ni pullback lagi. Right? Yang reversal yang mana? Yang ni. Dia menukar trend daripada uptrend kepada downtrend. Itu kita panggil reversal. Jadi kita dalam dalam nak entry dekat market, kita kena plan. Kita nak entry yang mana? Yang trending? Okay, bila trending, apa SOP trending? Okay? You all nak pakai indigo, you all nak pakai whatever yang you setup yang you belajar lah. Right? Yang kedua, counter trend. Macam mana kita nak counter trend? Counter trend yang jenis macam mana? Okey, kalau pullback kecil ni tak payahlah. Kadang-kadang kita suka menjadi hero dekat market. Kita nak jadi paling awal entry dekat market. Itu masalah kita kan. Kita nak entry paling awal, nak TP paling lambat. Itu sebenarnya salah dalam trading. Sebab kita sebenarnya kalau ilmu cukup, boleh sebenarnya kita nak detect. Kan macam kita dekat apa ni TBB, okey kita dah tetapkan. Kalau trending macam mana nak entry? Entry insya-Allah yang kurang daripada seolah 5 tips kalau dalam CPU, okey, ataupun dalam apa-apa instrumen sama saja setup tu. Okey, yang kedua counter trend. Counter trend ni bila dia nak reversal, okey kita boleh kenal pasti sebenarnya. Kita tetapkan 6 SOP yang kita dah tetapkan dekat apa ni TBB ni untuk kita nak kenal pasti macam mana market dah adjusted, dah berkemungkinan boleh buat major pullback ataupun buat reversal dekat market. Jadi kat sini kita boleh ambil peluang untuk ambil di pucuk. Sorry, kalau ialah kalau di atas di pucuk lah, kalau di market dia, menurun, kita ambil di akar. Sebenarnya boleh detect, boleh tahu. Okey, banyak cara, boleh gunakan Wyckoff, boleh guna SMC, boleh gunakan whatever lah yang you all faham, sebenarnya boleh. Alright. So daripada reversal ni, okey, kita pula pergi kita kalau terlepas kita boleh gunakan SOP trending untuk kita nak entry masa dia trending pula. Okey, sampailah market habis. Begitulah seterusnya. Alright. Okey.
Lepas tu yang ketiga kita nak masuk fasa sideway. Macam mana kita nak masuk fasa sideway? Okey, sideway ni adalah fasa yang paling berisiko. Sebab apa? Dekat situ dia aktiviti yang konservatif. Yang dia aktiviti ni melibatkan jagung-jagung besar saja. Jadi dia bahaya. Kalau kita tidak faham, dia senang nak ambil stop loss kita. Sebab dia dekat situ dia kumpul momentum. Okey, joro-joro player-player, big-big player. Okey, dia orang tengah kumpul untuk dia next movement. Dia nak pergi ke mana kan? Continuation ataupun nak reversal, dia akan collect dekat dekat masa sideway ni lah. Dia ambil. Jadi sebarang queue yang tidak betul, kalau kita queue kan, kalau kita nak jadi hero kan, dia boleh ambil dia sebagai stop loss. Itulah yang dinamakan liquidity lah, spring lah, apa semua tu. Itu adalah sebenarnya dia nak clearkan kita punya position sebab dia nak ambil sebanyak mungkin lot untuk dia meneruskan kenaikan. Kalau kata dia nak naik, untuk dia nak dapatkan momentum untuk naik tu. So, masa sideway itulah dia orang collect. So, dekat sideway ni kalau tidak faham, better kita duduk tepi. Ini paling risk kalau tak faham. Alright, tunggu dia trending. So, dekat trending ni, kita boleh buat kat next OP untuk masuk masa trending. Boleh, tak ada masalah. Alright. Nah, dengan low risk ada cara dia. Yang penting kita kena kenal fasa mana market tengah buat apa. Itu paling penting. Kena belajar cara kenal fasa market ni supaya kita tahu dia trending ke, dia nak pullback ke, nak counter trend ke ataupun dia sideways. Kalau kita gagal kenal yang ni, maka agak sukar untuk kita kenal pasti peluang-peluang untuk kita entry dekat market. Sebab tu kadang-kadang kita banyak entry menggunakan teknik harapan. Alright, sebab kita tidak gagal kenal apa market tengah buat. Itu bahaya. Alright. Berbagai-bagai setup, berbagai-bagai cara yang digunakan pakai oleh trader-trader di luar sana kan yang kita boleh ajar, kaji dan insya-Allah tetapkan SOP betul-betul untuk kita praktis supaya kita kenal. Okey? Contohnya sekarang kan, okay, market SPU yang sekarang ini saya bagi sikit contoh sebelum saya end, right? Ni reversal. Reversal ni dia buat apa? Okay, dia buat chart pattern, right? Chart pattern apa? Itu kena belajar lah, right? Lepas tu dia buat high low, high low, high low dan market belum buat new low. So market bila belum buat new low, possibility untuk nak meneruskan kenaikan tu masih ada. Ini semasa pada hari ini 22 hari bulan 5 2005. Alright, inilah fasa-fasa yang kita kenal pasti. Tapi bagaimana kita nak tahu continuation? Dia ada cara dia. Alright, kita kenal pasti level mana dia kena pecahkan untuk dia continuation ataupun dia memang nak reversal. Okay, reversal level mana dia kena pecahkan untuk dia meneruskan penurunan. Okay, mungkin dia nak buat penurunan. Kan, boleh kena pasti. Okay, ataupun mungkin dia buat kenaikan. So ini new low untuk dia buat new high pula lepas ni. Mungkin. So dua keadaan yang dia boleh buat. Right? Ini macam mana kita nak buat? Kita kena tunggu. Ini fasa yang sideway lah. Ini fasa sideway. Kita kena tunggu confirmation. Alright. Macam mana nak belajar confirmation? Itulah yang saya katakan tadi. Ada SOP dia. Macam mana kita nak kenal pasti yang mana dia cukup sifat kita. Macam counter trend ada 6 SOP yang kita tetapkan. Okay. Trending pun ada few SOP lah. Right, InsyaAllah. Kalau kita kenal pasti benda-benda macam ni, insyaAllah akan membantu kita dalam membuat keputusan dalam trading. Semoga pengurusan ini bermanfaat. Sehingga jumpa lagi di next video. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.